أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat Tuan Pengurusi, Tuan Imam, sidang jemaah muslimin muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selama-lama dan lamanya puji-pujian itu hanya layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas Nabi besar junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini kita masih lagi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nyawa, dikembalikan kehidupan selepas daripada dimatikan seketika. Dia kembalikan segala nikmat kita selepas diberhentikan nikmat seketika. Kalau kita kaya, hilang kaya. Kalau kita sehat, hilang sehat. Kalau kita kuat, hilang kuat. Bila? Malam tadi. Malam tadi. Bila kata kita tidur sahaja, maka segala nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita terhenti seketika, hilang seketika. Namun begitu, alhamdulillah, pada pagi ini saya bangun, tuan-tuan bangun, kita bangun, dikembalikan semula nikmat itu kepada kita. Kita bangun tidur, alhamdulillah, sihat lagi badan, hidup lagi aku. Alhamdulillah, ada lagi anak, tak lagi cukup kira. 3 anak bangun tidur berapa cukup. Kira bini bangun tidur, cukup. Alhamdulillah, harta kita, duit kita semua cukup. Allah kembalikan sebagaimana sebelum kita tidur semalam. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah hidupkan kita sekali lagi, tak lain tak bukan untuk melaksanakan tugas kita yang paling utama, kerja kita yang paling penting yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insi illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat pada aku. Inilah kerja saya, kerja tuan-tuan, kerja kita semua. Kerja paling utama. Kerja memang banyak kerja, tapi kerja paling penting, kerja paling utama adalah beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghambakan diri. Itulah tujuan Allah ciptakan kita. Allah yang Maha Berkuasa mencipta kita dan Allah memerintahkan kita supaya menyembah Allah. Ini kerja kita paling utama. Namun begitu, hari ini kita sedia maklum yang kerja tadi, ibadat tadi tidaklah menjadi tugas utama manusia, tidak menjadi tugas utama kita. Kenapa? Kerana kita nak buat kerja lah, nak cari rezeki, nak cari makan, nak kerja, nak berniaga, nak cari rezeki, nak makan. Itulah kerja utama kita. Dah tu kalau tak kerja, siapa nak bagi makan? Nak makan batu, makan pasir, amboi. Siapa nak bagi anak bini aku makan? Tanggungjawab aku tu. Kita lupa tanggungjawab kita yang paling penting, ibadat tadi. Hari ni banyak masa kita gunakan untuk melaksanakan tugas-tugas kerja-kerja keduniaan. Betul? Banyak masa kita habis pada melaksanakan kerja-kerja bentuk keduniaan. Disebut sebagai kerja adat. Kerja adat kita.
jauh lebih banyak daripada kerja ibadat. Kerja adat kita jauh lebih banyak daripada kerja ibadat. Sedangkan ibadat sepatutnya lebih banyak. Kalau macam tu tak payah buat kerja lain dah. Duduk surau 24 jam, tak payah balik-balik. Duduk atas sejadah je, tak payah pergi mana-mana. Allahu Akbar. Kan? Ramai yang cakap macam tu bila kita kata, kan? Duduk je surau, duduk je masjid, tak usah balik, kata dia. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kerja-kerja adat kita ni, kita sedia maklum adalah kerja seharian kita yang kita tak boleh tinggal. Yang tak boleh tak nak kita kena buat. Kerja apa? Kerja adat. Kerja harian kita. Lebih banyak daripada kerja ibadat. Ibadat kita apa? Ibadat kita semayang. Semayang nak kira pun susah, nak cari pun susah. Semayang, ngaji tak ngaji. Oh, malam Jumaat ada lah kot, malam Jumaat macam Yasin kata dia. Tu pun kalau pergi surau, kan? Tu pun kalau tak tengok bola, kan? Kalah pula tu, kan? Banyak lah tu, kan? Entah apalah. Habis yang banyak apa? Yang banyak kerja adat. Adat memang banyak. Kerja cari makan, tidur, kan? Berak, kencing, minum, makan. Tu semua kerja adat kita, kan? Yang perlu kita buat, yang mesti kita buat. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semua kerja-kerja adat kita tadi sebenarnya kita boleh tukarkan menjadi ibadat. Itu dia. Hari ini kita pening kepada bagaimana nak beribadat kepada Allah Ta'ala, sedangkan Allah perintah kita beribadat, kerja utama kita. Jangan bimbang tuan-tuan. Allah permudahkan kita. Nabi beritahu kita, innama a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan kita itu bergantung pada niat. Wa innama likulli amri'in ma nawa. Dan setiap apa yang Allah beri balasan pada kita tu berdasarkan niat kita. Satu dia. Jadi niat kita melakukan kerja adat kita itu sebagai ibadat. Hari ni kita makan, jadikan makan kita sebagai ibadat. Kalau aku tak makan, macam mana aku nak ibadat? Tu dia. Aku kena makan sebab aku nak tenaga. Nak semayang ni gerang, kena ada tenaga. Macam mana nak semayang? Perut lapar, perut berbunyi kreol. Pak Imam lah tu letak mikrofon dekat sini. Bunyi satu surau tu, sian perut Pak Imam, kan? Lapar Pak Imam kita ni, kan? Tak nak macam tu lah, kan? Makan penting tuan-tuan, penting lah. Kalau Nabi SAW kata daripada Sayyidatina Aisyah, kalau makanan dah terhidang, semayang kita tak sempurna. Kata Sayyidatina Aisyah, Nabi beritahu, semayang kita tak sempurna sekiranya makanan telah terhidang. Maknanya apa? Makan dulu. Makan dulu. Macam mana nak makan? Macam mana nak semayang kalau makanan dah terhidang? Tersingkat tutup dengan suara rabah. Letak pula sebelah je. Tengah-tengah semayang, iyyaka na'budu. Kipas tiup. Lama nampak ayam goreng, kata dia. Nampak nasi biryani. Ataupun bau. Bau. Hui, bau biryani, bau kari. Perut lapar. Ayam ke kambing? Ayam ke kambing? Ayam ke kambing? Ayam ke kambing? Sepanjang semayang tu, dia meneka ayam ke kambing, ayam ke kambing. Tak ada tumpuan pada semayang. Dia asyik mikir apa? Fikir makan je. Tak boleh. Kena makan dulu, baru semayang. Nampak tuan-tuan, Nabi beritahu. Hadis tu ada 3. Pertama, tak sempurna makan, tak sempurna makan.
Tak sempurna solat bila makanan dah dihidang. Yang kedua dan ketiga, tak sempurna solat kalau menahan dua benda kotor. Tak sempurna juga solat kita, kata Rasulullah, kalau menahan dua benda kotor. Apa benda tu? Kencing dengan berak kita. Kita tahan nak kencing, sampai ngigil. Hari tu saya semayang kat Masjid RTC kat Melaka tu. Semayang kat tepi sekali, anak saya yang darjah 5 sebelah saya. Dia tengah semayang dia, sudah, nanti ini budak nak kencing. Kita sebelah dia pun risau. Kau terkencing masjid orang kerang, aduh, terkerja nak gelap kan. Akhirnya dia berhenti. Lapang dada kan. Memang kita tak ada fokus semayang kita. Kalau nahan kencing. Memang tak ada fokus semayang kita kalau nahan kentut. Diam aja. Tak cakap-cakap antara maghrib dengan isyak. Ingatkan beriktikaf lah kan. Rupanya nahan kentut. Biru muka. Logat nok iktikaf sampai biru muka. Kenapa ni? Diam kan. Nanti aku tahan kentut ni, kata dia. Biru muka, tahan kentut. Seksa diri tuan-tuan. Buat apa? Baik pergi keluar sekejap. Kalau segan nak kentut dalam masjid dan surau, keluar sekejap. Lepaskan aja. Kan lapang kepala otak. Kan senang hati, lega perut. Ini dia benda-benda yang perlu kita faham, yang perlu kita tahu untuk melaksanakan ibadat. Nampak macam remeh kan, nampak macam mudah, benda kecil, tapi ia mempengaruhi ibadat kita. Kenapa? Kerana hilangnya nanti fokus kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hilang nanti tumpuan kita dalam ibadat. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan satu istilah. Tuan-tuan pernah dengar tak? Menyembah semayang. Orang yang menyembah solat. Solat tu dah betul, tapi dalam solat tadi bukan Allah yang disembah. Patutnya tujuan kita solat untuk apa? Untuk menyembah Allah, betul kan? Inna salati kan, wa nusuki wa mahyaya wa mamati kan? Maknanya semua sekali. Yang paling penting semayang kita tu tadi untuk lillahi rabbil alamin. Tapi dalam semayang Allah tu tak ada. Kepala otak dia, tumpuan dia bukan pada Allah. Habis, apa benda Ustaz? Dia menyembah, dia bukan menyembah Allah, tetapi dia menyembah semayang dia. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya kat sini, dia menumpukan perhatian kepada bacaan semayang dia. Betul lah. Ya, memang ada satu kaedah. Semayang nak fokus, nak usyuk, tumpukan pada bacaan. Tapi yang ni bukan bacaan. Apa maksud bacaan tadi? Maksud sini ialah dia nak memperbetulkan bacaan Fatihah dia masa dalam semayang. Masa itulah dia nak betulkan tajwid dia, taranum dia, makhraj dia, panjang pendek, idgham, ikhfa, izhar. Macam tu. Dalam semayang lah dia nak kena budu. Iya. Ngotu je. Waladdol. Terlebih. Waladdolin. Pendek sangat. Waladdol. Masa tu baru nak betul. Masa tu baru nak elokkan. Jadi semayang dia tadi, ada tak Allah? Ada tak fikiran dia? Dah tak ada. Benda tu dah tak ada. Yang ada sibuk nak betulkan rukun qauli dia, rukun fi'li dia. Tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, bentuk benda bagus, benda baik, tapi tempat tak kena, masa tak kena. Nak betulkan, nak perbaiki bila? Luar semayang. Luar semayang. Kita tasmik dengan cikgu, dengan ustaz, dengan imam, dengan kawan kita yang mahir, yang alim. Betul tak? Betul.
elok tak elok. Kalau salah beritahu. Latihkan. Dan dalam sembahyang kita bawa benda tu. Apa bahasa pendidikan, aplikasikan dalam sembahyang kita. Yang mana kepala otak kita fokus pada ibadat kita, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sibuk masa tu nak iya kena salah. Iya kena walad tak tuan-tuan. Macam tu dah. Benda tu nak betulkan boleh. Memang kena betulkan. Memang kena perelokkan, perbaiki, tapi bukan di dalam sembahyang. Perbaiki luar sembahyang. Dalam sembahyang kita cuma bawa aja apa yang kita dah betulkan, apa yang dah baik, dah betul tadi, bawa dalam sembahyang kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala, ini dikatakan apa? Kita nak tukar segala kerja-kerja adat kita seharian untuk menjadi ibadat. Kerana perintah Allah Ta'ala, ibadat kepadanya itulah tugas utama kita. Sedangkan kerja kita sebagai makhluk ni banyak, nak menguruskan kehidupan kita. Jadi jadikan adat, iaitu kerja harian kita ni sebagai ibadat. Macam mana Ustaz? Niat kita, innama a'mal bin niat tadi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Kan? Betulkan niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni kalau kita nak makan, makan ni kerana Allah, kerana ibadat. Nak minum ni kerana nak ibadat, nak baca Quran. Kan? Kalau teka aku haus, macam mana nak baca Quran? Yasin. Tak boleh. Minum air dulu, sedap. Baca. Kan? Kalau tidur ni kerana ibadat. Tidur ni kadang supaya apa? Aku dapat bangun malam kerang, tengah malam nak ibadat. Macam tu. Jadi maknanya niat kita. Kalau kita makan, niat saja aku makan untuk mengerjakan ibadat, untuk menguatkan badan, untuk beribadat kerana Allah Ta'ala. Saja aku pergi kerja untuk mencari rezeki yang halal, nak tanggung anak bini, mengikut perintah Allah, perintah Rasul. Saja aku pergi cari rezeki. Banyaklah kan. Panjanglah Ustaz. Niat macam tu mana nak ingat. Kan? Hasul kena tulis, kena catat dalam buku. Susahnya niatnya. Ada tak yang senang? Ada tak yang mudah? Ada. Yang mudah macam mana? Baca bismillah. Baca bismillah. Apa yang kita nak buat, baca bismillah. Benda senang, benda mudah yang selalu kita tinggal, yang selalu kita tak buat. Naik motor, jalan, masuk rumah, makan, minum. Kita ni kadang-kadang makan nasi je baca bismillah. Makan kuih tak baca bismillah. Kuih ni tak baca bismillah kata dia. Aku tak baca bismillah. Kuih tak apa kata dia. Kuih tak apa pula. Makan bismillah, minum. Minum tak apa. Minum tak baca bismillah. Semua kena bismillah. Sebab bila kita mulakan dengan bismillah, berkat. Dan keberkatan kerja kita tadi kerana Allah Ta'ala, dapatlah pahala. Mudah-mudahan dikira sebagai ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baiklah, pagi ni kita nak sambung cerita kita hari itu. Cerita tentang kebinasaan lidah. Kan? Kita nak cerita tentang sambungan kebinasaan lidah. Tempoh hari kita dah menceritakan sedikit sebanyak, iaitu tentang mengumpat. Betul? Tentang ghibah, dosa mengumpat. Yang mana dosa mengumpat ni berpunca daripada lidah. Allah jadikan lidah ni untuk kebaikan, tapi manusia salah guna lidah, maka bukan menjadi kebaikan tetapi menjadi kebinasaan. Apakah antara kebinasaannya? Iaitu mengumpat. Kerana mengumpat, tuan-tuan, kerana mengumpat tadi salah satu daripada dosa besar yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, seperti memakan daging saudara kamu sendiri. Yang Nabi SAW sebut, lebih
besar daripada dosa berzina. Besar tak dosa ni? Besar lah. Dosa apa ni? Dosa mengumpat. Lidah ni tuan-tuan, kita sedia maklum, tajam. Lebih tajam daripada pedang. Betul? Tajamnya lidah ni lebih tajam daripada pedang. Sebab tu Allah simpan dekat dalam 2 pagar jaga lidah kita ni. Ada pagar bibir, pagar mulut, dan dipagar dengan gigi, supaya lidah ni tak menyusahkan orang, guna pada perkara yang betul, yang elok. Kalau salah guna, luka tuan-tuan. Luka lidah bukan macam luka pisau. Luka pisau 2-3 hari hilang, baik, sembuh. Luka parang 2-3 bulan, katalah 2-3 bulan, 4-5-6 bulan, sembuh insya-Allah. Tapi kalau luka kerana lidah 2-3 tahun, 4-5 tahun pun belum tentu sembuh. Lukanya kat mana? Lukanya di hati. Luka di hati. Parang tak boleh lukakan hati. Pisau tak boleh lukakan hati. Tapi lidah luka hati. Janji nak kahwin, tapi tak kahwin. Lari pula tu. Marah tak? Ngajuk tak? Sedih tak? Sedih lah. Barang dah beli, kat cebutan dah cetak, apa semua, tiba-tiba cabut lagi. Luka tak? Luka. Lama tak? Lama, 10 tahun tak hilang. Betul? Ni ya, tuan-tuan. Jadi bahayanya begitu. Maka sikit hari ni sebelum kita masuk pada kesalahan yang lain, kebinasaan yang seterusnya, hari ni kita nak tengok sikit je, sekejap je ni, ubat untuk mencegah mengumpat. Mengumpat ni penyakit. Penyakit, bila ada penyakit, adalah ubat. Bila ada penyakit, ada ubat. Tapi selain daripada mengubat, mencegah lebih baik. Mencegah tu lebih baik. Orang Jawa kata prevent better than cure. Mencegah tu lebih baik daripada merawat. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif, dan ketahuilah bahawa ubat bagi menegah. Nampak tu? Pengarang kita tulis dalam kitab kita ni, ubat bagi menegah, mengumpat. Ubat tu lebih baik kita menegah. Cara mengubat itu lebih baik dengan menggunakan kaedah menegah. Menegah mengumpat tu caranya macam mana? Cara berfikir pada janji seksa yang datang daripada Nabi SAW. Ingat apa seksa, balasan dosa bagi mengumpat ni tadi. Tuan-tuan, balasan dia apa? Neraka lah. Neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dipindahkan kebajikan orang yang mengumpat itu kepada, ada ni ada cerita. Contoh seksanya, dipindahkan kebajikan yang orang yang mengumpat itu kepada suratan amalan orang yang diumpat. Habis amalan kita, kalau kita mengumpat tadi, pindah kepada siapa? Kepada amalan orang yang kita umpat. Ini hadis yang popular kan? Nabi kata, atadruna minal muflis. Nabi kata, engkau tahu tak siapa tu orang muflis? Sahabat kata, orang tak ada duit, tak ada harta. Nabi kata, ada, itu muflis, tapi ada yang lagi teruk. Rupanya Nabi kata, orang yang bawa pahala yang banyak, berbukit-bukit, bergunung-gunung akhirat esok, tapi habis segala pahala ni tadi diberikan kepada orang, dan akhirnya licin, dah tak ada pahala, dosa orang tu pula dipindahkan kepada dia. Itulah sebenar-benar orang muflis. Tuan-tuan, kita tak nak tergolong daripada orang macam ni. Sebab tu kita ni kena bawa banyak-banyak pahala, kena standby banyak-banyak
amalan pahala kita. Kenapa? Kerana akhirat esok kita ada perbicaraan. Nak bayar saman. Tuan-tuan jangan ingat saman polis JPJ je yang kita nak bayar. Saman akhirat pun kita kena bayar. Saman akhirat dia tak pakai duit. Saman akhirat dia pakai pahala. Kalau cukup pahala dah bayar, tengok ada pahala lagi. Ada harapan lagi lah. Kan? Tapi kalau lepas bayar, tak ambil bayar, pahala dah habis. Macam mana ni? Dosa pula kena ambil. Maknanya parah tuan-tuan. Kan? Gelaplah masa depan akhirat kita tuan-tuan. Ni bimbang. Kan? Habis pahala kita sesekah kat orang. Bagi Pak Imam, bagi Pak Bilal, bagi orang jiran, bagi orang kampung, bagi orang taman. Kenapa? Mengumpat dulu. Siap ada grup mengumpat. Satu grup masuk neraka Allah Ta'ala. Kan? Satu grup WhatsApp masuk neraka. Kan? Habislah, kita terus sikit je. Pagi ni kita nak masuk tajuk baru. Tengoklah berapa minit yang ada ni. Kita nak masuk kebinasaan lidah yang seterusnya. Boleh? Kita nak masuk kebinasaan lidah yang seterusnya. Yang kebinasaan yang seterusnya, iaitu yang ketiga, berbantah-bantahan. Hari tu kita tengok kebinasaan lidah, iaitu mengumpat. Hari ni tajuk kita masuk tajuk berbantah-bantahan. Aku cakap, dibantah. Dia cakap, aku bantah. Aku cakap, dia lawan. Dia cakap, aku lawan. Itu salah guna lidah. Salah. Jangan. Kena jaga tuan-tuan lidah kita ni. Kenapa? Sebab daripada lidah ni pergi ke hati. Betul? Kitab kita ni, tajuk kitab kita ni, tajuk dia Penawar Hati. Kalau nak beli, belilah. Dekat Pustaka Husin, semalam ada jemaah tunjuk kat saya RM14 yang rumi. Terang, besar. Jangan beli yang cetakan lama tu, kecil-kecil tulisan dia. Beli yang baru, rumi. RM14 je. Makan sate lagi mahal, betul? Daripada lidah, sebab daripada lidah turun ke hati, dan daripada hati pula keluar ke lidah. Macam tu. Benda ni berbalik-balik. Dosa lidah memberi kesan kepada hati. Kenapa nak jaga lidah? Sebab nak jaga hati. Kalau lidah jahat, nanti hati jadi jahat. Lidah jahat, hati jadi gelap. Tak dapat hidayah Allah Ta'ala. Kemudian daripada hati pula, kalau hati tu dah jahat, maka akan keluar kejahatan tadi pada lidah. Mulut akan cakap, lidah akan keluar perkataan yang buruk, perkataan yang jahat. Nak jaga hati kita ni, sebab hati ni adalah pusat pemerintahan manusia, raja pada badan. Nabi kata raja pada badan. Kalau baik hati, baiklah badan. Betul? Kenapa nak jaga hati? Sebab nak jaga manusia. Kenapa nak baiki hati? Sebab nak baiki manusia. Kenapa nak baiki manusia? Sebab nak baiki alam ini. Kan kita selalu cakap alam ni rosak, dunia ni rosak. Kerana siapa? Perbuatan siapa? Perbuatan manusia lah. Tak mananya dunia ni rosak, alam ni rosak kerana kucing. Tak ada. Rosaknya dunia ni kerana harimau, kerana gajah. Tak mana ni. Habis semua binatang lautan tu kena makan dengan harimau. Tak mananya. Manusia lah yang merosakkan habitat mereka. Habis semua. Tak ada tempat tinggal lah. Sian babi sampai masuk dalam taman. Sampai nyodok depan rumah. Gajah merayau masuk pekan. Harimau sesat dalam kampung. Siapa punya kerja? Manusia punya kerja. Jadi nak baiki alam ni, kena baiki manusia.
Dan nak baiki manusia, kena baiki hati dia. Tu dia. Menghina perkataan orang lain, cari salah, cari silap orang yang bercakap. Suka cek salah orang, suka cek silap orang, memperkecilkan orang, menghina orang. Ini perbuatan yang mazmumah, perbuatan yang buruk. Kemudian tak cukup mencela perkataan orang itu, kemudian dengan menzahirkan kecederaan menampakkan pula, menunjukkan pula, menyatakan pula apa salah dia, apa silap dia. Maknanya apa? Maknanya mencari aib orang. Salah cakap, kita aibkan orang tu. Salah cakap, kita malukan orang tu. Bertengkar, berbantah-bantah ni bertengkar lah, bertengkar. Tak setuju je orang cakap. Kau cakap apa? Aku. Kau tengok. Bergaduh. Kita ni mencari aib orang, menjatuhkan maruah orang. Cari aib ni tuan-tuan, yang diperintah supaya apa? Mencari aib diri kita. Kita ni disuruh mencari aib, tapi bukan cari aib orang, cari salah orang, tapi cari salah diri kita. Itu yang betul. Yang betulnya kalau nak cari salah diri kita. Barulah namanya kita nak baiki diri, muhasabah diri. Yang betul mencari aib diri, iaitu muhasabah diri. Tapi hari ni nak ke kita cari masalah diri kita? Selalu kita buat apa? Cari salah siapa? Salah orang je. Diam-diam fikir termenung. Patut fikir termenung tu cari aib kita, muhasabah diri. Ni tak, dia muhasabah orang. Satu surau di muhasabah Pak Imam, Pak Bilal, pengurusi, semua tak guna, tak bagus, tak pakai. Tiba-tiba dia ngangguk. Pesan dia ngangguk, aku betul, aku je lah yang betul, aku yang hidup, aku yang bagus. Muhasabah juga, muhasabah tak guna macam tu. Dia muhasabah salah orang. Kita ni nak muhasabah diri, cari salah diri. Kalau kita cari salah diri kita, maknanya kita baiki diri kita. Orang yang mencari aib diri, mencari salah diri adalah orang yang nak baiki diri dia. Aku ni macam ni, aku ni pergi surau dah betul, tapi lambat. Pergi surau dah betul, tapi ya, cari salah diri kita. Kalau kita cari aib orang, cari salah orang, maknanya apa? Maknanya kita nak binasa diri. Beza tuan-tuan. Kalau cari aib orang, cari salah orang, maknanya kita nak membinasakan diri kita. Alah, selalu kita kata apa? Mata lalat dengan mata lebah. Mata lalat, mata lebah. Tengok kita ni. Kalau kita ni jenis mata lalat, memang nampak aib je, nampak buruk je. Lalat, kalau dalam taman bunga pun dia tak nampak bunga tu, penuh bunga, tak nampak bunga. Dia nampak apa? Dia nampak tahi seketul kat orang. Ada dah tahi sikit, tahi kucing kan, kecil je tahi kucing kan. Tahi kucing tu pun kucing tercerit, kecil sikit je. Dia nampak. Itu yang dia cari, itu yang dia pergi, itu yang dia jumpa. Bunga banyak-banyak tadi, dia tak nampak. Dia tak nampak, tak tengok pun bunga banyak tadi. Dia nak tahi kecil, tahi kucing tu, ada sikit je. Tu yang dia tuju, tu yang dia cari. Pasal apa? Pasal dia lalat. Mata dia mata lalat. Tapi kalau dia lebah, mata dia lebah, dia dekat tempat sampah. Dekat tempat sampah ni sampah je lah kan? Tapi dia tak nampak sampah. Dia nampak ada sekuntum bunga. Itu pun bunga tiap ayam. Itu dia nampak. Nampak dia. Tu bunga dia percari. Tu bunga dia tuju. Tu bunga yang dia nak. Sampah tadi dia tak hirau, tak kisah, tak ambil pun.
Itulah tuan-tuan. Kalau program motivasi, selalu kita buat contoh sehelai kertas putih, kan? Kemudian ambil pensil, buat bulatan kat tengah, kan? Nampak tak ni? Nampak apa? Ada bulatan tengah. Itulah mata kita. Kita nampak bulatan pensil tengah tadi. Kita tak nampak putih yang sekeliling kertas tadi. Yang bersih kita tak nampak, yang kotor kita nampak. Yang baik kita tak nampak, yang salah kita nampak. Hari ni imam salah baca surah, kan? Apalah imam tu, saya salah je. Lawan ambil, lawan makan besar, ngata tak sudah-sudah. Sampai ke zuhur cerita tak habis. Tapi yang baca elok sebelum-sebelum ni, dia tak cerita, tak sebut, kan? Kawan kita salah ambil selipar hari ni, wah, marah ni 2-3 hari. Yang selama ni kawan kita tolong kita, tumpang kita, bonceng kita, apa macam-macam, kita tak ingat, kita tak cerita. Salah sekali tu, cerita tak sudah-sudah, cerita tak habis-habis. Seronok tuan-tuan. Itulah seronok. Kalau cerita baik orang tak seronok, betul tak? Sama ada kecederaan itu pada lafaz atau pada maknanya. Keaiban tadi pada lafaz ataupun pada maknanya, yang tersurat ataupun yang tersirat, yang nampak ataupun yang tak nampak. Seboleh-boleh dia nak cari. Yang nampak dah tentulah nampak, kan? Yang tak nampak ni pun, hoi, ada salah dia ni, kau tahu? Daripada sekecil-kecil kesilapan, didedahkan, diceritakan, kan? Dia nampakkan. Dalam pada dia bertengkar tadi, dalam pada dia berbantah-bantah. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Kita ni tuan-tuan mulut, dan mulut kita ni, orang kata, saya tak tahulah betul tak betul, kan? Mulut kita ni makin tua makin jahat. Kita ni dah, kita mana ada orang makin muda, kan? Semua makin tua. Makin tua, mulut kita ni patutnya makin baik. Sebab apa? Sebab kita dah matang. Betul? Kita ni matang, kita dah matang, ada pengalaman hidup. Patutnya makin tua kita ni, mulut kita makin baik. Tapi kita tengok hari ni, beramai di kalangan orang manusia ni, mulut dia makin tua makin jahat, makin tua makin jahat. Dulu kita masa kanak-kanak, mana ada cerita macam-macam ni, tapi bila dah dewasa, makin tua, hoi, pandai bercakap, pandai cerita. Cerita apa? Cerita hal orang, cerita hal menantu, hal anak dia, betul. Hal menantu, hoi, kalau menantu, mentua versus menantu. Ni saja nak sentuh tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, dalam Islam, kalau berlaku perceraian, cerai rajai yang boleh rujuk, kan? Rupanya suami, isteri tu kena tetap tinggal di rumah suami. Dalam tempoh iddah tu, iddah isteri tadi, isteri tu tak boleh keluar rumah, kena tetap tinggal di rumah suami. Kita hari ni silap, kita tak faham. Asal cerah je, hantar aku balik, mak aku, hantar aku. Yang perempuan terjerit-jerit suruh hantar dia balik. Yang lelaki pula tak sabar-sabar nak hantar dia balik. Bila dah hantar balik rumah mak dia, bila dah hantar balik rumah mak aku, kan, perceraian tu akan jadi apa? Makin renggang, makin jauh. Sampai kat rumah, mak dia pun tambah, aku dah kata dah, laki kau tak guna, tak pakai. Kejap lagi Mok Teh datang, Mok Long sampai, Mok Su datang, kan? Datang semua cerita bersama. Bagus kau cerai, bagus, kata dia. Betul tak tuan-tuan? Sedangkan Allah perintah dalam Quran, sara dia jangan keluar rumah, duduk rumah yang sama. Kenapa tuan-tuan? Bila
duduk rumah yang sama, kebarangkalian nak baik semula, nak rujuk tu tinggi. Nyampah tengok, benci aku, pong. Itu hari pertama. Hari kedua jumpa kat dapur. Jeling-jeling. Buat apa? Buat air lah. Nak minum buat sendiri. Cewah kata dia. Hari ketiga pula, tergeser pula kat pintu dapur. Tergeser pula. Geli aku. Lama-lama tergeser. Terasa tak? Terasa lah. Nak ambil baju lah. Masuk bilik, sibuk lah. Nak ambil baju, nak ngelak orang lah tu. Lepas tu baik tak? Baik dah. Baik dah. Sebab apa? Serumah. Sebab serumah. Hari ni kita cerai nak hantar balik. Tak apalah, nanti tanya Ustaz Rosli. Dia pakar cerai rujuk dia. Okey. Yang dibangkitkan pada berbantahan itu dua perkara. Dalam bertengkar tu yang ni last tuan-tuan Yang dibangkitkan pada bertengkar tu ada dua benda. Ada kalanya kerana ingin meninggikan diri dengan menzahirkan kelebihan dirinya. Yang pertama yang dibangkitkan dalam bertengkar tadi adalah untuk meninggikan diri dan menzahirkan kelebihan diri. Alamak. Nak meninggikan diri. Meninggikan diri ni apa? Meninggikan diri ni sifat mazmumah lah. Takabur. Sifat takabur. Aku betul, kau salah. Kau mana tahu? Aku tahu. Meninggikan diri dia. Punca apa? Punca daripada ujub. Ulama' beritahu takabur ni punca daripada ujub. Ujub ni apa? Ujub ini takjub, pelik. Pelik pada diri dia. Akulah yang paling rajin di surau ni. Akulah paling alim. Akulah paling sedap baca. Akulah paling cantik. Dia takjub dengan diri dia. Dia pelik dengan diri dia. Kemudian tak lama lepas tu jadi syiddatul ujub. Sangat takjub. Orang lain memang betul aku paling cantik. Memang betul aku paling pandai. Memang betul aku paling sedap baca. Memang betul aku paling alim. Dia jadi syiddatul ujub. Lepas tu pula dia naik pangkat takabur. Macam mana jadi takabur? Bila dia membandingkan diri dia dengan orang lain. Bila ada perbandingan diri dia dengan orang lain, maka pangkat syiddatul ujub tadi jadi pangkat takabur. Kata Nabi SAW, tak masuk syurga walau ada sebesar zarah pun takabur dalam hati, tuan-tuan. Kenapa? Kerana takabur ini adalah pusaka iblis. Iblis pun ada meninggalkan pusaka. Kata Rasulullah, takabur itu adalah pusaka iblis. Bagaimana kita tengok iblis laknatullah, satu ketika dulu adalah makhluk yang paling kuat beribadat. Ibadat dia bukan macam kita. Bukan macam kita duduk daripada pukul 6, pukul 7.30 ni pun dah rasa macam papan buntut aku, kata dia. Bila nak habis ni kan. Ibadat iblis ni bukan setahun dua, tapi puluh-puluh ribu tahun. Puluh-puluh ribu tahun ibadat dia. Daripada bumi, dia naikkan darjat sampai ke langit. Sebaris dengan malaikat-malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Malah satu ketika iblislah yang paling alim. Satu ketika iblislah tempat rujukan malaikat. Ustaz dulu, kira ustaz lah. Kira ustaz lah dulu. Tak tahulah macam mana salah konak. Satu hari Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, wa iz qala rabbuka lil malaikati ja'ilun fil ardi khalifah. Allah beritahu pada malaikat,
yang Allah nak ciptakan satu makhluk, makhluk tu nak jadi khalifah pada muka bumi ni. Siapa dia? Adam lah. Bila cipta je Adam, Allah suruh sujud, hormat. Iblis kata, mana boleh, aku dah ibadat ribu-ribu tahun, aku ni pakar rujuk, semua orang tanya aku, semua orang cari aku ni viral, popular, glamour. Tiba-tiba ini, siapa ni? Jadi daripada tanah, busuk, bacin, hitam ni, nak suruh aku tunduk, respect kat dia. Apa barang? Kaedah bahasanya macam tu lah kan? Benda ni. Maka tuan-tuan, ini yang dikatakan takabur. Aku kan pandai, aku kan hebat, aku kan bagus. Ini apa benda ni? Baru cipta, baru buat kan? Hitam pula tu. Takkan aku nak respect dia. Maka tuan-tuan, daripada semula-mula makhluk tadi, bertukarlah iblis menjadi sehina-hina makhluk yang dilaknat oleh Allah. Ini tuan-tuan, kita kena ambil pengajaran benda macam ni kan? Jangan mudah berasa selesa kan? Kita ni dah jadi geng masjid, kita ni dah jadi geng surau. Jangan mudah, aku ni syurga lah, confirm syurga, semayang 5 waktu masjid surau, syurga lah aku ni. Hey, belum tahu lagi tuan-tuan kan? Kena doa, minta dengan Allah Ta'ala, kena minta hari-hari kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baiklah. Okey, last. Ni last. Dan ada kalanya kerana tabiat yang jahat, yang suka menghina orang lain. Ada tabiat jahat, memang dah semi diri, orang kata apa, sikap diri yang suka menghina orang lain. Memang diri dia tu suka menghina orang. Bahasa sekarang ni apa, budak kata menganjing kan? Tak tahu betul tak betul, saya sebut je kan. Agaknya lah kan, suka menghina orang. Kenapa? Sebab dia rasa dia hebat, dia rasa dia bagus. Orang tu pula suka dihina. Ada tak? Ada kan? Suka dihina. Kena upah sikit duit, sanggup jadi lembu kan? Jadi lembu, kena tonggang, kena tongging kan? La ilaha illallah. Sebab apa? Sebab nak viral. Orang sekarang ni gila viral, zaman fitnah kan? Nak glamour. Ya tuan-tuan, rosak zaman kita sekarang tuan-tuan kan? Bila orang kaya, dia rasa dia boleh buat apa je. Betul? Bila rasa dia kaya, dengan kekayaan tu dia boleh buat apa saja. Dia lupa kekayaan tu datang daripada siapa? Daripada Allah. Kekayaan tu bukan sebab dia, tak. Jangan perasan dah kan? Bukan sebab engkau pandai. Kalau pandai, berapa ramai orang pandai kat universiti tu? Betul? Berapa ramai yang pandai kat universiti tu? Kenapa tak kaya? Lagi pandai. Betul tak? Patut orang pandai kaya, tak kaya pun kan? Sebab kaya bukan sebab pandai. Menyaga. Wah, aku menyaga. Kalau nak kaya, kena menyaga. Berapa ramai orang menyaga? Nasi lemak, ucanai apa semua, tak kaya pun. Tak kaya. Betul tak? Tak kaya pun. Bukan menyaga yang kaya, Allah bagi kaya kan? Sebab kaya Allah bagi. Bila Allah bagi, kena ingat, dianya adalah satu amanah. Amanah. Kaya ni satu amanah, yang mana kita akan diaudit oleh malaikat. Kita kalau audit dunia takut SPRM, risau kita kena audit. Tapi kita yang lupa, segala harta kita ni, duit kita ni, Allah audit, malaikat audit, malaikat Allah audit. Dia tanya RM1 setiap RM1 kita guna. Ni konon-konon kaya, duit banyak, upah orang menyanyi dandut pula kan? Ni saya tak cerita siapa-siapa, ni contoh kan? Buat majlis akikah, majlis ibadat, betul tak? Dah bagus lah akikah, sunnah Nabi suruh. Tapi ada pula joget dandut, la ilaha illallah. Pula dia kata, takkan nak dandut kita cacat. Dandut kena goyang, kena gilik. Sudah hancur, haru biru tuan-tuan dunia ni. Dalam ibadat ada maksiat. Betul? Ini orang macam ni lah yang merosakkan agama tuan-tuan.
Dia rasa dia ada duit, dia boleh buat apa saja. Orang tegur tak terima. Itu nak tumpang glamour lah tu. Nak tumpang glamour hakak tu. La ilaha illallah. Tak ada maknanya. Jangan buat kerja Tuhan. Tolong jangan buat kerja Tuhan. Jangan menghukum saya. Siapa nak buat kerja Tuhan? Siapa nak hukum kau? Orang nak khabar, kan? Nak beritahu, kan? Ad-din nasihat, kan? Agama kan nasihat. Nasihat itu kan agama. Khabar, ingat tu kan agama. Pula bila kita cakap, kita nasihat, kita beritahu, jangan menghukum. Jangan buat kerja Tuhan. Siapa buat? Syirah. Zaman sekarang ni ngotor je lah. Ayat-ayat tu mengarut dah semua tu, kan? Dalam tuan-tuan, kan? Kita doalah moga-moga kita tak tercebur, kan, dalam perangai-perangai orang yang mengarut-karut macam ni, kan? Ni tuan-tuan, kaya bila kaya jauh dengan Allah, bahaya. Kaya menjadikan semakin jauh dengan Allah SWT. Ini yang katakan ujian dalam bentuk istidraj. Ujian dalam bentuk istidraj. Allah bagi ujian dalam bentuk senang lenang, dalam bentuk senang lenang. Biarlah, kan Nabi sendiri beritahu apa? Nabi kan pernah pergi syurga. Nabi pernah ziarah syurga. Apa kata Rasulullah? Dalam syurga yang ramai orang miskin ke orang kaya? Orang miskin, kan? Orang miskin, kan? Bukan tak ada orang kaya, ada. Tak nak orang kaya lah, tak, jangan, kan? Yang ramai dalam syurga orang miskin. Ramai dalam syurga orang miskin. Orang kaya kat mana? Ramai dalam neraka. Orang kaya ramai kat mana? Dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kerana mereka salah menggunakan kekayaan yang Allah Ta'ala beri. Tapi hari ini kita mesti kaya. Kita nak kaya. Kenapa? Kita nak gunakan kekayaan tadi pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak jadi orang kaya yang beriman. Kita nak jadi orang kaya yang dapat memanfaatkan kekayaan tadi untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak. InsyaAllah tuan-tuan, rasanya cukup sekadar ni pada pagi ini. Mudah-mudahan sedikit perkongsian kita pada pagi ini menambah rasa suka kita nak bertakarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menambah rasa kasih kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menambah rasa untuk memperbaiki diri kita. Kita ni bukanlah orang yang baik, kan? Kita ni bukanlah orang yang terbaik, tetapi kita nak jadi orang yang baik. Nak jadi orang yang baik, hari-hari nak jadi orang baik. Mudah-mudahan sampai masa kita nak balik kepada Allah Ta'ala, kita dah jadi yang terbaik. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah. Akhirnya fadkhuli fi jannati, nak masuk pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang baik-baik daripada Allah Ta'ala belaka. Salah silap kekurangan diri saya, ampun maaf saya pinta. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.